Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadam Tuan Yang Terutama Abdullah Shaheen, Presiden sesi ke-76 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mengadakan lawatan ke negara ini selama 3 hari. Lawatan terakhir Tuan Yang Terutama yang juga Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Maldives ke negara ini ialah pada bulan Mac 2020 untuk berbincang mengenai pengukuhan hubungan dua hala serta penerokaan bidang-bidang kerjasama yang baharu untuk manfaat kedua-dua buah negara. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pehin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Majlis mengadap tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai peranan negara Brunei Darussalam dalam mengukuhkan multilateralisme serta keutamaan Tuan Yang Terutama sepanjang menjadi Presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Turut disentuh perkara-perkara berkaitan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Maldives. 28 dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 27 Mei 2022 yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 79.9%. Manakala 72 dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 44.7%. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Pertahanan kedua pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Pehin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 70.2%. Sebanyak 205 kes baharu telah dilaporkan, iaitu 204 kes hasil ujian ART dan 1 kes adalah hasil dari 273 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 147,872 kes. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, manakala terdapat 1 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 270 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 146,186 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,463 kes, iaitu 3 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,460 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Projek Sistem Pemantauan Ruang Maritim National Coastal NCSS diperkenalkan kara mendokong hasrat kerajaan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk mewujudkan ruang maritim yang kondusif terhadap kepentingan kedaulatan, kestabilan dan ekonomi negara. Sistem tersebut merupakan sistem pemantauan net centering dan berterusan yang pertama seumpamanya di negara Brunei Darussalam. Majlis peletakan batu asas bagi projek tersebut diadakan di Kampung Kuala Tutong pagi tadi. Peletakan batu asas disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, selaku pengurusi Jawatan Kuasa Keselamatan Negara. Juga meletakkan batu asas Puan Yang Terutama Janet Stovall, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam. Projek yang dilaksanakan oleh syarikat General Dynamics Mission Systems GDMS Itali dan Kanada ini dirancanakan mula beroperasi pada bulan April 2023.
Sementara itu, Pusat Penyelarasan Maritim Kebangsaan PPMK, Jabatan Perdana Menteri pula akan bertindak sebagai ketua agensi bagi inisiatif-inisiatif sekuriti dan keselamatan di ruang maritim negara, sebahagian daripada struktur di bawah Jawatankuasa Keselamatan Negara. Prinsip maqasid syariah dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan sosial serta kestabilan negara dijelaskan semasa taklimat kefahaman prinsip maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Bersempena dengan sambutan memperingati penubuhannya ke-70, Jabatan Penerangan petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja di Ibu Negara. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis turut dihadiri oleh lebih 90 orang pegawai dan kakitangan Jabatan Penerangan. Juga bersempena sambutan memperingati penubuhan Jabatan Penerangan ke-70, pagi tadi diadakan Majlis Doa Kesyukuran. Majlis berlangsung di Dewan Bankuet Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis disemarakkan dengan laungan selawat tafrijiyah sebanyak 3 kali oleh para pegawai dan kakitangan Jabatan Penerangan. Majlis juga diserikan dengan tayangan video ristaan 70 tahun Jabatan Penerangan yang memaparkan perkembangan dan kemajuan yang dicapai dalam usahanya membudayakan masyarakat bermakluman sejak ditubuhkan pada 1 April 1952. ...182 orang pegawai dan kakitangan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya yang bersara pada tahun 2020 diraikan pada Majlis Penyampaian Sijil Penghargaan. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Bertabur Kementerian Pembangunan. Penyampaian sijil dan cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis bertujuan menghargai jasa para pesara sepanjang tempoh perkhidmatan mereka dengan kementerian berkenaan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan. Seterusnya, dari Jabatan Tanah, daripada Jabatan Kerja Raya dipersilakan Yang Mulia Awang. Pertubuhan Warga Mas mengadakan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri dan pelancaran Instagram Pertubuhan Warga Mas. Majlis diadakan pagi tadi di Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para dermawan yang memberi sumbangan kepada ibu pejabat pertubuhan berkenaan.
Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Jabatan serta agensi di bawahnya pagi tadi mengadakan aktiviti penanaman pokok di kawasan bangunan kementerian berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Sebanyak 30 anak pokok dari jenis Podocarpus dan Eugenia telah ditanam dan aktiviti ini akan diadakan berterusan bagi mencapai 2,000 penanaman anak pokok menjelang penghujung tahun ini. Selaras dengan pelaksanaan Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, aktiviti penanaman pokok ini adalah bagi mendokong garis panduan protokol hijau. Persidangan Kaunseling Kebangsaan 2022 berakhir dengan resolusi persidangan antaranya meningkatkan kerjasama berterusan di antara institusi pendidikan, agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam memantapkan perkara berkaitan kaunseling. Hadir Dr. Awang Haji Adenan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. Persidangan diharap dapat meningkatkan pengetahuan yang relevan iaitu dengan berkongsi maklumat profesional dan saintifik semasa yang berhubung kait dengan isu dan cabaran masa kini berteraskan ajaran Islam. Ia juga akan dapat mewujudkan rangkaian kerja yang lebih sistematik dengan agensi lain bagi memberikan khidmat kaunseling dalam situasi yang berbeza. Wakil bahagian perkhidmatan kaunseling. Seterusnya dipersilakan Wakil Jabatan. Bengkel Kesempurnaan Sembahyang yang merupakan acara sampingan sempena sambutan Isra dan Mi'raj peringkat negara berakhir pagi tadi dengan penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis. Penyerahan sijil kepada peserta disempurnakan oleh Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bengkel diadakan selama 3 hari ini, antara lain menyentuh mengenai kesempurnaan wudu dan tayamum, sembahyang dari segi teori dan praktikal, dan menghalusi bacaan surah Al-Fatihah serta sembahyang dalam keadaan tertentu, khususnya pembentangan kaifiat penyempurnaan jenazah. Otoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI Kementerian Pembangunan mengadakan majlis penyampaian hadiah dan sijil penghargaan bagi peserta pertandingan mencipta logo Anugerah Cemerlang Industri Pembinaan ACIP. Majlis berlangsung di Dewan Indra Pahlawan Bangunan ABCI Berakas. Hadir Dayang Hajah Nur Hayati binti Haji Muhammad Yaakob, Pemangku Setiausaha Tetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan. Pertandingan yang dibukakan khusus kepada penuntut Politeknik Brunei ini menerima sebanyak 25 penyertaan daripada 14 orang peserta. Kepentingan prinsip maqasid dalam tadbir urus sesebuah organisasi serta mengetengahkan prinsip maqasid syariah di kalangan penjawat awam antara objektif taklimat kefahaman prinsip maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran yang diadakan pagi tadi di Jabatan Perdana Menteri. Hampir 100 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan di bawah Jabatan Perdana Menteri menghadiri taklimat ini. Taklimat disampaikan oleh 2 orang fasilitator, Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, penolong Profesor Fakulti Syariah College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, dan Awang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, pegawai tugas-tugas khas tingkat 2 yang juga pemangku Ketua Urus Setia Unit Muraqib. Taklimat menjelaskan relevannya prinsip maqasid syariah dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan sosial serta kestabilan negara. Taklimat dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Unit Muraqib. Kepada keadaan masyarakat kita ini hidup arahan kerajaan, ada yang juga datang.
Masjid Kampung Telisai, daerah Tutong menerima sumbangan wakaf kenderaan jenazah bagi kegunaan pengurusan fardu kifayah masjid tersebut. Pagi tadi diadakan majlis penandatanganan bagi penyerahannya. Majlis penyerahan replika kunci kereta berkenaan diserahkan pewakaf kepada Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Ugama Daerah Tutong, yang seterusnya menyerahkannya kepada Awang Saipul bin Ismail, Pegawai Hal Ehwal Masjid berkenaan. Dengan tambahan sebuah lagi kereta jenazah di masjid tersebut, ia dihasrat dapat memudahkan lagi pengurusan fardu kifayah bagi keperluan masyarakat di peringkat mukim dan kampung berkenaan. Lebih 100 penuntut berkeperluan khas di Pusat Ehsan Al-Amir Al-Hajah Mariam beserta ahli keluarga hadir memeriahkan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran pusat berkenaan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan derma kepada pusat tersebut Persatuan Kaca dan Semata Brunei dari syarikat persendirian yang disampaikan oleh pengurus eksekutif Malaya Setia Sendirian Berhan, pengurus syarikat perniagaan Malaya Setia dan pengurus syarikat Ewon. Juga diadakan penyampaian sampul raya bagi para penuntut pusat berkenaan. Skuad bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam semalam beraksi dalam perlawanan persahabatan peringkat pertama menentang Malaysia. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil itu, skuad negara tewas 0-4 kepada pasukan tuan rumah Malaysia.